4:30 saya kena bergerak lah sebab 5:30 last call. Okay, saya rasa dengan puan saya terus. Okey, itulah saya dia setuju. macam lambat kan. Terus tadi dalam isu ni saya nampak isu yang berlaku pendaftaran rujuk. Maksudnya puan maklumkan tanpa izin lah. Bukan, pendaftaran rujuk, bukan. Untuk isu rujuk sah atau tidak tu saya tak ada isu dekat situ. Saya dah dijelaskan pada waktu tu oleh Ustaz Ayub. Apa yang menjadi persoalan saya, macam mana sijil rujuk tu boleh dikeluarkan. Sebab saya dah tanya pada view peguam syariah, sepatutnya dia kena defendant kena buka kes dekat mahkamah sebab saya tak setuju. Lepas tu apa yang hari tu lepas dia keluar dapat sijil rujuk tu, saya terus buka kes untuk penceraian dan hakim pun menjelaskan sepatutnya dia dah lafaz luar mahkamah, dia kena buat pengesahan di mahkamah. So dekat situ yang berlaku. Yang peliknya kenapa sijil rujuk tu yes, itulah. Itu yang jadi isu dia sekarang bukan masalah besar kalau saya tak di provoke dengan macam-macam. Jadi ini menjadi masalah untuk saya. Yang pertama sekali, kalau berkaitan dengan rujuk itu, pengesahan rujuk oleh pendaftar, sebab rujuk ni bukan yang saya faham dalam kes ni, dia tidak berlaku di hadapan pendaftar dan lafaz di luar. Dan pendaftaran itu berlaku setelah pendaftar mengesahkan. According to Section 52 Enactment kita, pendaftar ada bidang kuasa untuk mendaftarkan. So kami ni sebenarnya dengan suci hati mendaftarkan tanpa ada isu yang melibatkan pihak-pihak. Bila mana kita ada kuasa mendaftarkan dan rujuk itu setelah siasatan dibuat sah, maka kita mendaftarkan dan dari segi undang-undang tak ada kesalahan dekat situ lah. Even kalau korang tengok dengan borang, ini borang rujuk yang terkini. Kalau borang rujuk dulu sebelum ada warta yang baru, even dekat tanda tangan isteri tu dia tulis dalam kurungan sekiranya isteri hadir. Meaning that kita memang ada bidang kuasa untuk mendaftarkan rujuk. Sekiranya isteri hadir tu maksudnya macam mana? Maksudnya macam kes ni lah. Maksudnya saya tak hadir. Kalau isteri tak hadir, kita ada bidang kuasa untuk mendaftarkan sekiranya rujuk itu disiasat secara hukum syaraknya sah. Macam tu. Tetapi kita di sini melihat dalam konteks kita melihat ada yang mengambil take for granted lah, mengambil kesempatan dengan kuasa yang ada, suami lah especially, bila dia kata dia ada kuasa rujuk dan dia boleh rujuk. Kami ketika itu kita pegang hukum syarak itu rujuk. Tapi at the same time kita tidak semudah itu untuk dia datang kita daftar begitu sahaja. That's why kita punya pendekatan adalah kita call minta datang isteri. Sebab kami tak pernah lagi datang suami seorang-seorang, walaupun dekat situ sekiranya isteri hadir, kita tak ada pendekatan dia datang tanpa memberitahu apa polisi kita daftarkan. Kita automatically akan call minta hadir. Bila macam ketika itu saya tak tahu lah apa perbualan dia, tapi kalau tidak hadir baru dia pergi kepada sah ni rujuk ni. So kalau dibiarkan pun kita boleh daftarkan di Section 52. That's why kita daftarkan. Walau bagaimanapun kita faham boleh berlaku semakan di mahkamah bila mana isteri tidak bersetuju sebab ada syiqaq tadi kan. Jadi kalaulah kata selepas itu puan fahamkan di mahkamah sekalipun rujuk itu mesti diambil kira sebagai satu dokumen, tapi hakim asas ketika itu lebih kepada hubungan yang syiqaq, bukan isu pendaftaran lagi dah. Hakim akan hantar kepada kami balik sebenarnya kes tu. Minta maaf saya mencelah. Puan kata saya kena buka kes kalau sekiranya isteri pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan rujuk itu atas sebab dah daftar tadi. Sama ada isteri ataupun suami, dua-dua lah, mana-mana yang pergi juga buat pengesahan dalam keadaan telah berdaftar, mahkamah menerima dokumen pengesahan rujuk tu lah. Lagi sekali yang borang pengesahan rujuk ni adalah inilah. Tak perlu sijil rujuk tu. Maksud saya sijil rujuk sama ada borang ataupun sijil, mana-mana. Sebab bila saya kata ada bidang kuasa pendaftar Section 52, hakim tidak akan ada isu tentang itu. Dia akan pergi kepada apa puan? Dia akan pergi ketika itu dalam konteks hubungan syiqaq tadi tu. Yang melibatkan JKP itulah yang. Betul. Bila syiqaq, Section berapa tadi puan? Section 47. Bila dia kata syiqaq ni rujuk sah, memang dah clear dah. Tapi syiqaq maknanya suami isu gaduh main lafaz itu saja. Jadi hakim concern undang-undang kita, dia akan pandang balik ke pejabat agama untuk menjalankan sesi jawatan kuasa penamat. Untuk isu itu selalu saya adalah pengerusi jawatan kuasa penamat. Kalau kes yang bawa ke mahkamah tak puas hati macam puan ni, tapi dia bawa ke mahkamah, memang ada beberapa kes. Mahkamah akan hantar pada kita. Cuma ketika JKP tu kita bukan perbincangan kita bukan isu rujuk lagi dah. Isu kita adalah hubungan. Ketika itu kalau suami ada, kita akan bagi jugalah kat suami. Sebab tu kuasa ni tak boleh take it for granted, tak boleh main lafaz macam tu je. That's why bila datang seorang
berlangsung lama. Jadi kita bagi je tu, dan then kita cuba tengok kod boleh damai sebab jawatankuasa berdamai. Bila kita cuba tengok, ada kes yang berdamai, tapi jarang lah sebab dia dah melalui proses syokak yang panjang. So bila dalam sesi tu, bila kita tengok tak boleh lah, memang tak boleh langsung nampak obvious elemen syokak tu, kita akan hantar laporan, pengerusi akan hantar laporan ke mahkamah. Mahkamah akan pergi kepada hakam Seksyen 48 tadi, hakam, dan dia ada dua proses hakam. Tapi hakam terakhir tu, mahkamah akan pergi kepada memang syokak contoh, mahkamah akan buat keputusan dengan menjatuhkan satu lagi talak. Maksudnya dah talak 2. Satu lagi talak. Okey. Jadi kalau kita pergi kepada aduan lah, isu Ustaz Ayub ni saya tanya lah, Ustaz masih daftar, ada maklum pada saya ada kos, saya minta hadir, cuma dia tak hadir, faham lah emosi dan sebagainya, dan suami pun itulah caranya pun tak betul. Sebenarnya untuk maklum puan, Ustaz Ayub ni memang banyak juga dia bagi juga dekat suami tu, buat beginilah berkesannya. You nak kata apa, memang you buat apa, perkahwinan perlu ada suami dan isteri. Dia tak boleh seorang buat keputusan seorang-seorang. So panjang lah. Kita pun dah nampak ada, yelah, tengok lah. Jadi dalam kes ni bila kita tengok ada file pengesahan, ada file ceraian. Betul. Betul. Dah sampai hakam pun. Next bicara ni untuk proses hakam. Hakam last. Belum, masih hakam keluarga, baru nak start hakam keluarga. So dia tu proceed lah, mahkamah akan putus Zura. Jadi untuk kes ini, ialah kita memandang serius bila ada berkenaan salah laku tu. Saya nak pergi kat mana seriusnya, ada interest ke, ada kepentingan. So bila kita tengok proses diceritakan pada saya oleh Ustaz Ayub dengan kronologi, saya nampak proses berjalan dengan betul lah. Cuma mungkin ketika itu dia isu dia bila ni lah pasangan. Isu dia macam ni. Okay, saya jelaskan. Pada kejadian 14 hari bulan tu lah. Betul, Ustaz Ayub ada call saya, hubungi saya untuk minta saya hadir, dan saya cakap saya tak nak hadir sebab saya tak bersetuju untuk rujuk. Tapi pada 6 hari bulan November, masa defendant lafaz luar mahkamah, 7 hari bulan November tu saya datang ke sini. Saya datang sini dekat bilik depan tu, saya tak ingatlah jumpa dengan siapa, perempuan. Saya cakap apa yang berlaku, dan dia kata dia cakap saya kena setuju dan sign borang sijil rujuk dikeluarkan, file untuk cerai. Jadi dekat situ bagi saya macam kenapa saya dapatkan pandangan daripada beberapa pihak apa semua, dan dia cakap tak perlu sign borang tu kalau tak setuju. Semua nanti kena buat pengesahan. Itulah yang berlaku. Baik. Saya ialah nak komen, saya perlu tahu siapa yang explain komen, sebab kami di sini ada hierarki lah. Pendaftar saya ketua unit, Ustaz Ayub ketua unit juga sebenarnya, dia pendaftar. And then ada 4 orang pada kita ni adalah pegawai runding cara. Pegawai runding cara ini memberi rundingan dan cara, dan secara undang-undang dia tak arif sangat lah. Mungkin kekhilafan di peringkat itu bila dia cerita tentang persetujuan sign. Saya ambil maklum bab tu sebab kami pun nak mengawal masalah kadang-kadang betul lah tak saya agree dekat situ. So saya nampak, saya rasa mungkin sebab itu puan rasa jadi kontradik dengan apa yang saya kata. Sebab sedangkan saya dah sendiri dah eye to eye dengan pegawai. Lepas tu bila ustaz cakap macam tu, 7 hari bulan tu juga saya dapatkan pandangan daripada banyak pihak. Jadi itu yang bila Ustaz Ayub minta saya hadir untuk ni, saya berkeras tidak, saya akan tunggu surat daripada mahkamah untuk buat pengesahan. Itunya tiba-tiba sijil rujuk dikeluarkan. Okey. So saya faham ada salah faham dan mungkin ada kekhilafan di peringkat kita memang di bulan awal pada puan lah yang tentang perlu sign rujuk, sign untuk itu apa yang berlaku pada waktu tu lah. Dan dalam konteks ini aduan ini saya dimaklumkan di puan emailkan pada siapa puan? Datuk Haji Muhammad Syekh Zihan, pengarah. Ada pihak lain tak? Ya, saya emailkan ke Datuk Sri Azlina, kita punya Menteri Undang-Undang, Menteri Agama, dengan Ibu Pejabat Ketua Balai Selangor lah, sebab kita report bawah dia, tapi pun saya tak dapat apa-apa feedback. Saya just datang follow up je lah macam tu, by verbal. So kami bila diberi aduan tu dipanjangkan, kita akan buat laporan. Cuma saya panggil puan hari ni sebab kita nak siasatan lah. Itu salah satu prosedur. Dan saya lihat ada isu yang kebenaran awal yang menyebabkan puan rasa itulah. Cuma kalau saya mungkin perlu explain pada puan, kalau isu sah laku tak adalah Ustaz Ayub ni memang tak ada interest apa-apa. Dan
spesifik kepada person dengan tak ayat salah laku. Okay. Ustaz Ayub rasa dia tak sepatutnya. Ya betul, dia ada jelaskan pada saya dan saya pun cakap saya dah buat surat rasmi. Saya minta dia explain lah dalam surat rasmi sebab benda ni pun melibatkan banyak pihak yang saya dah sisihkan. So daripada situ, daripada balasan surat dia tu mungkin saya akan ambil action lah daripada situ. So tadi surat tu saya mungkin akan datang daripada pihak kami atau daripada pihak jabatan teruslah. Puan bagi tahu saya ke? Okey. Sebab untuk makluman puan, saya minta maaf ya puan. Tengah hari tadi saya dapat email daripada SUK. Puan ada receive ke apa-apa? Tak ada. Mungkin saya tak dimaklumkan. Maklum tentang apa tu puan? Dia surat akuan terima, dia dah terima kes saya. So dia akan panjangkan ke bahagian puan lah. Okey, so mungkin nanti puan boleh kita akan terima lah tu. Cuma sebenarnya saya terima daripada jabatan dengan saya terima email tadi tu lah. Okay. Email tu saya terima dah, tapi mungkin yang tu lah dia dapat jaga kita. Ya betul. Kes sel 124357. Okay. So yang tu saya rasa benda yang sama. Okey. So yang ini adalah a part of siasatan untuk saya buat laporan tu. Untuk dibalas ke sini juga. Laporan saya akan kita akan direct ke jabatan. Jais lah sebab pengarah kan. Baru pengarah lah yang akan tengok. Maknanya saya tak perlu buat apa-apa daripada sini. Saya tunggu daripada pihak puan. Pengarah daripada jais sini. Okey, faham. Dan cumanya sekejap. Dekat sini at first masa Encik defendant dia buat aduan kekeluargaan, dekat sini khidmat nasihat pihak undang-undang unit keluarga sini dah advise sekiranya pihak isteri tidak bersetuju dirujuk, perkara tersebut boleh difailkan ke mahkamah. Lagi sekali saya rasa macam frust sebab kenapa dah tahu saya tak setuju nak rujuk, ini adalah kes yang sama, tak setuju untuk rujuk tapi tak advise defendant untuk pergi ke mahkamah. Adakah tidak? Okey lah, fine. Untuk sah tak sah tu bukan saya setuju, ada mengikut syarat, hukum syarat tersebut, itu bukan persoalan, bukan saya punya kekeliruan lah, kekeliruan saya dekat situ. Maknanya saya dah dapat, saya pun dah nampak apa yang berlaku, di mana kesilapannya, di mana bukan saya nak menuduh ataupun mengatakan yang Ustaz Ayub ni salah ataupun tidak, bukan niat saya, tapi itu yang daripada pandangan mata kasat itulah yang berlaku. Sedangkan saya dah explain dekat dia, lepas tu dalam email pun saya dah cakap apa semua, dia pun dah jelaskan. Itu yang saya go to aduan salah laku pegawai. Bagi saya sebab Encik Ayub ni yang bertanggungjawab macam tu. Mesti puan pertama sekali sebab dalam aduan ni puan tak sebut tentang ada penerangan awal tentang penuh persetujuan. Jadi kita dekat situ kita tak tahulah kenapa yang menyebabkan rasa kena ada persetujuan. Sebab all this while sebab persetujuan itu bukan satu elemen untuk mendaftarkan rujuk. Rujuk ini memang daftar. Jadi tak ada isu persetujuan. Kesilapan saya juga di situ lah ya. Okey. Dan bila ayat dia salah laku tu, kawan Ustaz Ayub ni dia agak jugalah. Dia sebenarnya hampir untuk buat report polisi sebab dia rasa ini adalah satu tuduhan macam tu. Tuduhan pada dia dan kerana dia telah membuat mengikut prosedur. Prosedur dan dia telah pun menghubungi dan tidak menghadiri pihak. Jadi in future pada saya lah puan, proses yang dibuat undang puan hadir lah. Tak hadir dia akan jadi miscommunication. Akhirnya sebenarnya asasnya adalah isu pihak. Dia akan merebak pada yang lain. So benda menjadi complicated. So di situlah cumanya apapun untuk laporan ni kita akan clearkan. Tapi puan clear lah kan isu rujuk dan sebagainya. Tapi kat sini yang saya nampak ada point tentang mungkin puan pun tak masuk kat sini tentang penerangan awal tadi tu. Yang itu kita akan ambil maklum lah. Boleh, tak apa, nanti puan keluarkan satu surat penerangan ke ataupun saya datang 7 hari bulan sekejap bekas suami lafaz rujuk luar mahkamah 6 hari bulan, keesokan harinya 7 hari bulan, hari Isnin. Betul. Perempuan ya, pada asalnya saya cakap persoalan saya saya ikutkan dah lafaz, bukan ikutkan saya off record tu. Masa Ustaz Eko tu puan beritahu tak puan datang? Tak ada. Tak ada beritahu. Perempuan tu dia minta maaf kalau saya salah, dia macam badan macam plum-plum sikit.
Lepas tu pada waktu tu asalnya saya nak jumpa dengan dia, sedangkan kalau off record dan off luar mahkamah saya dikira tebus talak dengan suami. Mungkin macam mana boleh rujuk macam tu lah. So dia check balik, dia ambil balik, dia masuk dalam office, check balik saya punya penceraian, perintah mahkamah atau apa semua yang dijelaskan dekat situ. Ada dua cara yang saya boleh buat. Sama ada saya filekan balik isu talak raj'i itu, ataupun itulah option yang kedua. Lepas tu saya tanya dia proses mana yang lebih mudah. Dia kata dua-dua pun sukar, tapi saya tanya based on experience dia macam mana. So dia kata dia tak bagi. Sekejap sekejap lagi saya panggil. Dia tak bagi penerangan yang awak ambil ni tidak. Tapi apa yang saya cakap dengan dia, Tapi lepas tu pun memang ada intention untuk buat apa-apa proses ke? tak ada intention apa-apa proses. Saya cuma nak tahu pada waktu tu saya dah pergi mahkamah. Lepas tu saya tanya macam mana. Lepas tu mahkamah kata kalau macam kes macam ni kena refer dekat pejabat agama. So intention saya datang tu, intention saya datang tu apa yang perlu saya buat. Itu intention saya datang. So, Kenapa? Lepas tu cuba diterangkanlah telefon balik tu pun apa tindakan yang sebenarnya pun nak buat. Okey, selepas dapat penjelasan, saya set dengan defendant, okey pukul 2 kita pergi bagi pejabat agama untuk sign rujuk tu semua. Dalam tempoh masa tu saya call dengan few lawyer, saya call dengan one lawyer, dengan saya do some research, tanya dengan experience apa semua orang-orang yang ada pengalaman. So itu yang dia dapat, dan saya pegang pada kata-kata lawyer itulah, of course sebab dia lebih berilmu. So dia kata tunggu pada surat mahkamah sebab dia dah lafaz luar mahkamah dan sepatutnya tak boleh nak ni sini. Itulah apa yang saya Maknanya puan jelaskan. masa tu memang dah bincang macam itu datang lah. Bincang untuk datang, tapi bila dalam tak sampai, saya rasa dalam 30 minit saya cakap sorry, saya tunggu daripada pihak surat daripada mahkamah. Okey. Sabar. Nanti saya panggil. Okey. So pada saya kan puan, dalam kes ni prosedur di pejabat agama, sometimes lawyer dia di luar. Proses tu kami. So apa-apa tak faham, apa-apa yang clear sepatutnya direct dengan kita sahaja. Bila jadi macam ni miscommunication banyak ni. First sekali di peringkat kita ada teknikal daripada awal maklum pada puan. Dan kalau ketika itu puan hadir dan tanya balik apa yang puan dapat penjelasan, puan clear dalam masa tu. Dan pada saya benda ni drag sebab isu teknikal sahaja. Betul. Sebenarnya masa tu juga kita boleh tengok apa yang boleh dibuat. Tapi kesan dia sekiranya kalau saya bersetuju untuk sign kembali rujuk, sama jugalah proses dia. Jadi dekat situ, sedangkan saya dah ikutkan, saya dah tanya pada saluran yang betul, saya dah direct ke pejabat. Kan? Sama ada puan daftarkan rujuk ketika itu atau pergi ke mahkamah sekalipun, dua-dua akan melalui benda yang sama je. Sebab rujuk sah. Betul. Cuma isu sekarang ni tak nak meneruskan perkahwinan. Betul. Maka dia akan berbalik kepada perceraian juga lah. So pada saya sama je. Betul, sama. Tapi at least pejabat agama dah tahu kes saya. Saya nak kena masuk mahkamah, saya kena start balik macam tu. No. Sama juga. Dia mesti puan, bila kita katakan puan hadir masa tu untuk daftarkan rujuk, kami akan daftarkan rujuk, itulah bidang ketugas kami ketika itu. Dan ketika itu isu yang menyebabkan benda ni besar adalah pihak-pihak tak okey. Hubungan yang syaitan. Jadi kita akan bagi tahu pasangan adalah suami isteri. Tapi kalau rasa tak boleh dan nak teruskan, maka kita akan kata filekan perceraian. Okey. Agree. Okey, berbalik semula pada yang menjadi kekeliruan saya. Saya nak minta penjelasan daripada puan lah. Dia kenapa dia tak perlu buat pengesahan rujuk sedangkan dia rujuk dalam mahkamah? Rujuk macam puan bagi tahu. Tadi puan pergi mahkamah masa untuk isi rujuk kan puan pergi mahkamah. Saya pergi mahkamah sebab saya cakap dengan dia saya ada berkenaan dengan off record tebus talak. Okey. Jadi Rujuk ada sebut tak? Rujuk saya cakap saya lafaz rujuk, lafaz rujuk. Sebenarnya mahkamah suruh datang pejabat agama ketika itu sebab rujuk memang bidang kuasa kami puan. Okey. Walaupun di luar mahkamah. Proses hari ini puan, perceraian kalau berlaku contoh dah berlaku di luar mahkamah, pihak-pihak akan filekan di mahkamah untuk pengesahan lafaz rujuk. Katakan pihak-pihak nak balik bersama, dia belum lafaz rujuk nak balik bersama, dia tak buat mahkamah, dia akan datang Terus ke sini. kita yang akan buat lafaz rujuk, kita akan daftar. Bagi kes ada lafaz lah rujuk dekat luar mahkamah, dia tetap akan datang pada kami, kami yang akan sahkan rujuk dan daftarkan. So proses rujuk memang berlaku di pejabat agama. Cuma yang dinyatakan pada puan tentang boleh ke mahkamah untuk pengesahan rujuk ni dalam konteks syiqaq tadi itulah. Yang akhirnya pengesahan rujuk tu lah yang nak akhirnya kena bukan pengesahan. nak sahkan rujuk pun, rujuk memang sah. Kalau itu saya kata nanti kita daftarkan pun mahkamah tak pergi isu tu. Sebab hakim
hari tu yang hakim yang jelaskan pada kami berdua lah yang dah lafaz rujuk luar mahkamah, kenapa nak lafaz rujuk lagi sekali? Yang itu yang menambah persetujuan. kan? Yang datang pada kita ada dua situasi. Masa datang kami tak tahu apa-apa tentang pihak. Dia datang kita akan tanya bila tarikh lafaz syarat. Borang mahkamah tu kita akan tengok. Yang kedua kita akan tanya daripada tarikh lafaz ini hari ini ada lafaz rujuk ke tidak? Okay. Ada lafaz rujuk ke tidak? Kalau suami kata saya ada lafaz rujuk, kita akan siasat isu lafaz itu. Cukup rukun atau tidak. Kalau kita kata ini adalah rujuk yang sah dalam tempoh iddah, maka ketika itu kita sahkan rujuk tu lah. Bukannya datang seluruh lafaz. Tapi bagi kes yang datang pada kita, saya nampak dekat mana. Okey, mungkin betul hakim tu pada cakap ada itulah penjelasan daripada pihak defendant tu tak clear. Masa bila? Hakim Masa dekat berurusan dengan hakim dan apa dalam mahkamah ke? dalam mahkamah. Dia cakap macam mana? Siapa dia? Yang kata penjelasan tak clear tu. Hakim. Hakim Okey. cakap tu, hakim cakap Okey. kenapa dah lafaz rujuk luar mahkamah nak lafaz rujuk lagi, sepatutnya pengesahan tu mahkamah saja yang boleh sahkan. Itu yang saya macam maknanya apa yang Pak Aid buat ni, apa yang Cik Ayub buat ni salah lah. Itu yang menjadi persoalan saya. Rujuk memang dia agama. Hari ni hari-hari kami buat rujuk kan. Jadi dia bukan isu ketirisan cakap lah apa tak. Pada saya ni punca utama pihak-pihak ni ada lebih pada hubungan yang tak okey. Dan pada saya ketika itu sepatutnya tak perlu libatkan pihak yang lain lah. Dan nasihat saya pada puan, apa-apa yang melibatkan perlu hadirlah. Supaya puan tak salah faham dan puan tak melulu buat tindakan-tindakan yang begini. Sebab saya risau juga bila saya kata saya nak buat report juga. Sebab dia buat tingkah laku, saya punya credibility sedangkan saya buat ikut proses. Saya kata sabar dulu, kita buat siasatan, mungkin ada miscommunication kat mana-mana, kita jawab je secara official. Kita sebenarnya dan saya kata isu pihak-pihak ni pun sebenarnya telah ada proses ke arah penyelesaian sebab dah ada pengesahan cerai di mahkamah. Cuma miscommunication here and there. Sebab tu next time hadir je. Baik. Puan puas hati ke tak puas hati ke, puan hadir je, senang kita clear terus kat situ. So untuk yang ini, saya bukan laporan yang saya akan buat ni bukan untuk bagi puan. Laporan saya adalah pada pihak jabatan. Pihak jabatan yang akan mengendalikan isu aduan. Tapi saya nak clearkan sama-sama, maksudnya saya nampaklah isu utama dekat sini bukan isu sah atau tidak rujuk. Dia isu pendekatan tentang pendaftaran rujuk tu siapa yang berbidang kuasa. Puan tak clear tu. Siapa yang berbidang kuasa, di samping maklumat yang datang pada puan adalah sepatutnya mahkamah yang mengesahkan rujuk. Jadi itulah explanation yang saya perlu beri. Yang pertama sekali adalah rujuk adalah bidang kuasa di pejabat agama dan pendaftar boleh mendaftarkan. Cuma dalam konteks ada pertikaian berkenaan dengan rujuk, sama ada rujuk telah didaftarkan atau belum didaftarkan, boleh difalkan di mahkamah untuk pengesahan rujuk. Ada pun berlaku kes minta maaf puan, saya mencelah. Maksudnya dia lafaz je, esoknya saya terus boleh pergi ke mahkamah ke macam mana? Bukan. Rujuk yang memang agree, memang ada lafaz rujuk bukan mahkamah pun kami. Kami yang saya maksud pergi mahkamah ni dalam kes macam puan tak setuju. Saya tak nak dia, bukan tak setuju rujuk. Puan tak nak dia, rujuk tu dah berlaku. Tapi saya tak nak dia rujuk ikut suka hati dia je. Jadi dia lafaz je keadaan ni. Tak kisah dia lafaz ke, dah 2-3 hari lafaz ke. Sebab itu masa tu Ustaz Ayub mungkin call puan tu dia bagi tahu kalau puan tak okey dengan rujuk ni, puan boleh filekan di mahkamah. Itu maksudnya. Pengesahan di mahkamah tu dalam keadaan bukan nak mengesahkan rujuk tu. Mungkin nak mengesahkan jugalah. Tapi nak cerita sedang dia lafazkan saya tak tahu ke dia bukan. Yang ni, yang kes ni yang saya mahkamah ambil itu saja. Selain daripada tu kami yang daftarkan, memang kita mengesahkan rujuk. Cuma bila di mahkamah pun bukanlah untuk mempertikai isu rujuk, tapi dia pergi kepada yang tadi tu syiqaq, sama ada boleh diteruskan atau perkahwinan yang tak okey sedangkan rujuk tu sah tapi tak okey ni. Jadi mahkamah akan begitu yang jadi pihakkan dan sebagainya. So poin utama saya nampak isu ni yang tu lah tadi. Yang pertama adalah mungkin tak clear isu bidang kuasa yang mendaftarkan rujuk, which is memang pejabat agama. Yang puan dapat maklumat tentang mahkamah boleh ni dalam kes yang tadi tu sahaja, yang mana kalaupun Ustaz Ayub daftarkan sekalipun, puan masih ada ruang untuk filekan di mahkamah. Dan mahkamah tidak pun menolak pendaftaran kami. Cuma mahkamah pergi pada syiqaq itu sahaja. Dia terus proceed to syiqaq. Dan yang kedua, mungkin puan faham begitu atas sebab mungkin daripada orang luar, saya tak tahu siapa yang bagi, tapi mungkin ada satu pandangan yang puan datang kat sini yang
cakap kena sign baru daftar. So itu saya ambil maklum lah, yang tu pun mungkin yang perlu kita ambil maklum on that Terima point. kasih Puan. Jadi saya rasa saya clear bab tu. Suami ni saya panggil sebenarnya selalunya Puan, bila ni yang bukan isu ni lah, dia sampai mahkamah, contoh-contoh masa tu pun tak puas hati kan, dah ada siji cerai tak puas hati ni, Syafa ke mahkamah pengesahan rujuk, dan mahkamah hantar JKP. Dalam JKP tu selalu kita akan pergi balik kepada damai ke tak sebenarnya. Pihak lah kita akan mencelik akalkan, especially pihak yang mengesahkan rujuk. Apa yang awak dapat dengan memaksa untuk kembali ikatan suami isteri. Kita akan bagi balik lah supaya dia celik akal yang dia tak boleh buat ikut suka hati. Islam ni betul dia mudah, tapi jangan mudah-mudahkan. Itu yang penting. Itulah saya susah untuk berurusan dengan orang. Seorang. Dengan Puan lah. Betul yang dia ada jumpa dengan anak. Ya betul, tapi bermulanya gaduh ni, lepas tu dia dah start gangguan sihir, sekian daripada saya ada lelaki yang menyihir saya lah, sampai mak bapak saya sendiri yang menyihir saya lah. Tiba-tiba yang dia dakwa. jadi bila desakan macam ni yang saya rasa macam sekabut, lepas satu habis dah ni tak habis, nak duit aku dah bagi, nak itu aku dah bagi, apa semua, nak anak ambil, tak nak pula ambil anak. Jadi benda-benda macam ni buat serabut. Kalau telah benda ni tak berlaku macam tu lah. Itu yang buatkan dengan daripada bulan 12 saya tunggu tak ada respon dengan desakan yang saya dapat. Saya rasa I have to do something. Masa tu lah. Kalau Puan datang balik ke sini ketika tu, sepatutnya lah kan, untuk saya mengingatkan tak apa dah, jumpa orang lain ataupun ketua lah terus. Kita akan terus explain je. tapi kita tak naklah terus kacau ketua. Kalau sepatutnya daripada Puan patut kacau ketua, instead of Puan terus pergi pada agensi yang lain. Okey, faham. Sebab agensi lain ni, dia orang tak ada bidang kuasa. Polis tak ada bidang kuasa isu patrimoni, sebab tu dia tak boleh buat apa-apa. Akhirnya end up dia akan pass balik kat kita. Kalau dia pass lah. Kalau tak, sebab dia lagi banyak benda yang dia kena buat dalam bidang kuasa dia. And then Puan cuma aduan ni, kalau ketika tu Puan laju buat aduan pun tak apalah. Sampai kat saya akan panggil Puan ketika tu juga. Untuk kita buat. Kalau Puan rasa macam takut nak datang terus jumpa kita kan, boleh juga aduan tu tak apalah. Kita panggil masa tu juga. Cuma mungkin lama masa sebab Puan buat aduan ni baru kan? Baru. Hari 3 hari lepas. Atau ketika Puan ambil sijil pun, saya sebenarnya ketika tu dah masa ambil sijil tak ada naik tak ada. So kalau masa tu Puan naik pun kita akan terus explain masa tu. So saya faham ada miscommunication here and there, isu bidang kuasa dan sebagainya, tapi kami kat sini dengan suci hati mendaftarkan more to hukum syarak. Okey, saya jelas di situ. Walau bagaimana Puan, kami tetap juga mana yang kami perlu nasihat atau tegur, kami tegur. Especially pihak suami memang tak ada panjang lah ditegur tu. Kesannya inilah. Saya nak minta maaf dekat Encik Ustaz Ayub ni. Dekat sini bukanlah macam saya cakap apa yang saya nampak daripada pandangan mata kasar, sebab dia yang memproses, menguruskan. Jadi saya point dekat dia je lah instead of yang at first tu. Sebab itu yang saya tanya dapat penjelasan. Okeylah, dekat sini saya akan tunggu maklum balas daripada pihak. Puan nak maklum balas tu untuk apa? Untuk record saya, ataupun mungkin saya boleh mungkin saya boleh reply saying that sorry to Ustaz Ayub ni ke, untuk bersihkan nama dia atas kekilafan saya, macam tu lah. Itu antara option saya untuk record saya untuk akan datang. Biasanya bila dah settle dekat mahkamah, dah kat sumpah pun ending dia mengarut-ngarut juga. Jadi untuk record saya dah dapat penjelasan, saya dah explain dekat ni. Untuk record saya lah di masa dekat. Nanti saya akan check balik dengan pihak atasan. Kalau saya sendiri terus buat surat pada Puan ataupun nak tunggu takut lambat, nak pas banyak sampai atas. Ya, betul. Cuma saya SK dengan laporan saya pada mana-mana dulu lah. Kalau sampai kita bagi dulu pada Puan. Okey. Dalam masa yang sama juga saya akan bersihkan balik dalam email saya mengatakan yang saya dah jelas mengenai itu antara sebab kenapa saya perlukan surat tu lah. Okey. So saya rasa tak payah tunggu dia lah kot. Tak perlu jumpa saya. Okey, bukan maksud saya kalau Puan nak berbincang dengan dia silakan, tapi saya dah jelas, saya tak nak panjang cerita. Memandangkan pengalaman-pengalaman yang dah berlaku. Sebab tu saya tanya Puan selesa tak ada dia tu. Itulah. Kalau tu nak dengar juga apa pula. Sebab biasanya dia akan tulis. Biasanya kita begitu dengan orang ni. 10 minit bercakap pun kita dah boleh tahu. Itulah. Nanti kalau
Puan tanya, kalau boleh Puan tanya tadi kenapa dia nak rujuk, sedangkan dia dah cakap saya isteri neraka, mak saya merangkaklah mak saya dekat akhirat cari dia, bapak saya seperti lembu yang bercucuk hidung. Untuk apa? Even dalam edah, selepas cerai, selepas lepas rujuk, saya minta nafkah. Dia kata, buat apa aku nak bagi nafkah dekat kau, minta nafkah anak. Itu saya tanya, untuk apa kau rujuk aku, benda-benda macam ni. Benda ni sebenarnya memang sebenarnya perkahwinan lah yang berlaku. So sampai saya rasa dah that's it lah. Saya serahkan dia duit 3,500 untuk dia lepaskan saya cara baik, instead of saya melalui proses-proses yang panjang. Ya, dan dia kata dia nak 4,000 dan saya bagi 4,000 dekat dia. Serahkan aku ceraikan aku cara baik dan aku takkan tuntut apa-apa hak. Tapi itulah dia lafaz rujuk semula, which is saya rasa dia sebenarnya nakkan duit tu. Dia tak nak lepaskan saya tapi dia nak duit tu.